الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Mishkatul Masabih, kitab Al-Mishkatul Masabih pada hadis yang ke-19. Hadis ini sebenarnya masih lagi di bawah bab adabul khala', iaitu disiplin ketika berada di bilik air. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man iktahala falyutir man fa'ala faqad ahsan wa man la fala haraj wa man istajmara falyutir man fa'ala faqad ahsan wa man la fala haraj wa man akala fama takhallala falyalfidh wa ma laka bilisanihi falyabtali' man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj wa man ata al-ghaid falyastatir fa in lam yajid illa an yajma' kathiban min ramlin falyastadbirhu fa inna asy-syaitan yal'abu bimaqa'idi bani adam man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang bercelak, manik tahala, yakni sesiapa yang bercelak, hendaklah dia melakukan dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil ni maknanya kena ingatlah berapa kali dia buat dia punya pusingan pada mata itu, dan sebelum itunya dia kena mula mata tu sebelah kanan itu. Itu seperti mana yang diceritakan oleh isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia telah melakukan yang terbaik. Dia telah melakukan yang baik ataupun yang terbaik. Dan sesiapa yang tidak melakukan sedemikian, maka itu tidak menjadi kesalahan, mana tidak berdosa pun. Itu yang pertama. Yang kedua, sesiapa yang beristinja dengan batu, hendaklah dia melakukannya dengan ganjil, iaitu bermula dengan 3 biji batu. Sesiapa yang melakukan sedemikian, maka sesungguhnya dia telah melakukan yang terbaik. Dan sesiapa yang tidak melakukan sedemikian, maka tidaklah berdosa. Tidaklah berdosa. Sesiapa yang, itu yang kedua. Yang ketiga, sesiapa yang makan, mana-mana sisa makanan yang dicungkil dengan pencungkil, maka hendaklah dia ludah keluar. Ini maknanya makanan yang terlekat di celah gigi lah. Kalau dia buang dia punya makanan yang lekat di celah gigi itu menggunakan kita kata pencungkil, Nabi kata jangan telan, tapi buang. Buang Nabi, jangan telan. Yang mana kau ni saya telah sebut dah dalam hadis sebelum ni, dah ada bincang dah. Sesiapa yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah melakukan yang terbaik. Dan sesiapa yang tidak melakukannya, itu bukanlah satu kesalahan pun. Sesiapa yang ingin buang air, sini cuba tengok semula, dia ada tertinggal terjemahan. Betul. Dia begini, bukan tertinggal tu. Cuba tengok semula, sesiapa yang makan, yang berdasar pada teks Arab, sesiapa yang makan, maka mana-mana sisa makannya dicungkir dengan pencungkir, maka hendaklah dia ludah keluar, yakni buang.
Dan mana-mana makanan yang dicungkil, maknanya makanan yang terlekat di celah gigi itu tercabut dengan sebab lidah. Dia guna lidah dia. Maknanya makanan yang tercabut dengan lidah, makanan itu tidak kuatlah lekat di celah gigi itu. Tu boleh telan. Tu tak apa maksudnya. Yang Nabi suruh buang, suruh ludah tu, iaitu yang kita terlekat tu tidak tercabut dengan lidah lah. Bila kita guna lidah tak tercabut, sehingga terpaksa guna pencungkil gigi tu, tu kena buang. Saya sebut dah sebelum ni, dalam hadis sebelum ni, apa sebab, apa hikmat Nabi suruh kita buat begitu ya? Dan apa yang Nabi suruh tu sebenarnya sangat bertepatan dengan kehendak perubatan sekarang ini. Sangat bertepatan lah. Baik, yang keempat sesiapa yang ingin buang air, maka hendaklah dia berselindung. Kena melindungkan dia, biar ada tabir lah, ataupun sesuatu yang dia boleh guna untuk menyembunyikan dirinya. Jika dia tidak mendapat sesuatu untuk berselindung kecuali dengan menghimpunkan pasir sehingga menjadi seperti pusu lah, sehingga terlindung dia, maka hendaklah dia berada di belakangnya, kerana syaitan bermain-main dengan punggung anak Adam. Sebab syaitan ni kena ingat, banyak hadis lah, bukan hadis ni saja. Bila kita nak buang air besar ke kecil, dia akan pergi dekat. Sebab dia suka sangat dengan kekotoran itu. Itu disebut oleh ulama lah. Lepas tu dia suka sangat melihat keaiban kita ni. Aurat tu, khususnya di kemaluan itu kira-kiranya semua manusia akan cuba nak lindungi, nak tutup itu. Jadi syaitan dia akan pergi di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia begini, kalau tengah malam ke, ataupun di tempat tertutup lah, misalnya dalam bilik, walaupun kita kata cerah lah, semua itu kalau dalam kitab dia sebut, kita kena tutup juga. Kena tutup juga. Sebab syaitan ni nampak gelap. Yang ketiga, sebenarnya setengah-setengah ulama kata betul lah, supaya syaitan tidak nampak baca doa dan sebagainya dah. Kalau kita kata tutup tu, orang takut orang nampak. Hak baca doa tu takut syaitan nampak. Selagi yang ketiga, kita tidak mahu syaitan mari dekat dengan kita. Sebab dia tu musuh kita yang nyata dalam Quran. Sebenarnya semangat ni kalau kita kira dah, kita duduk tengah buang air, biarnya mari busuk-busuk dia, kita kata dah. Tak. Nak ayatnya tak, sebab tu kita setiap kali nak buat satu baca bismillah, baca supaya syaitan tidak mari dekat. Sebab bila syaitan berada dekat dengan kita ni, dia ada keburukan akan berlaku pada kita. Kesan dia tidak baik. Sebab musuh ni kita kata syaitan ni musuh yang 24 jam lah. Kalau kita tak jaga hidup kita dengan cara sunnah, dia akan sentiasa mendampingi kita. Dalam hadis yang kita lepas dah kita bincang dia boleh masuk dalam tubuh kita melalui majrad dam, Nabi kata, aliran darah itu. Jadi kena jaga, sebab kalau dia mari mesti dia buat sesuatu, dan Allah izinkan perkara itu. Allah izin, Allah bui, Allah nak tengok. Cumanya kita boleh hindarinya dengan ikut sunnah, dengan ikut sunnah Nabi SAW. Ni antara sunnah lah ni. Sunnah ni, walaupun tengah malam gelap gelita, kita pun tak nampak tangan kita, tetap juga kena buat gitu. Sebab syaitan ni dia makhluk lain, dia tak sama dengan kita. Hak kita kata malam tu tak nampak tu, kita kata makhluk manusia. Tapi untuk syaitan, sebab kita tengok dalam hadis Nabi, bila dia turun punggung dia tu, baru dia akak sikit pakaian dia tu. Dia tidak akak lalu. Kita ingat sungguh kita jak rumah lagi akak. Bila nak pergi buang air tu dah. Lepas tu sampai sana tak boleh nak akak dah, akak habis dah. Jadi waktu tu tak kena kan. Tak kena, cara tu tak kena kan. Nabi ni bila dia turun punggung dia tu, dia nak buang air, baru dia akak sikit supaya tidak kena najis tu, tidak kena tanah tu. Itu cara disebut dalam hadis. Hak tu tak sesuai manusia nampak. Syaitan dia nampak mana, sebab tu kita kena baca doa pula. Masa itulah, masa akad kain tu baca doa, Allahumma inni a'udzubika. Baik. Jadi sesiapa yang melakukan sedemikian, maka sesungguhnya dia telah melakukan yang terbaik, dan sesiapa yang tidak melakukannya, maka tidaklah menjadi kesalahan, tidaklah kata berdosa, tidak buat begitu. Sebab itulah di sini perbincangan kita ni lebih bersifat nak mencari kelebihan.
Bukan nak melepaskan hak wajib dak sebab dia tidak wajib. Nak mencari kelebihan dalam hidup. Hak wajib tu kita jaga dah. Tapi kelebihan, hak lebih daripada hak wajib. Hak tu kita nak. Baik, cuba tengok huraian di sini, huraian di sebab hadis-hadis ni sebenarnya telah kita bincang dah sebelum ni, cuma adalah perkara-perkara lain yang disebut di bawah huraian ni. Baik, memakai celak dengan bilangan tunggal boleh dilakukan seberapa banyak yang disukai. Namun begitu Nabi SAW suka melakukan sesuatu dengan sebanyak 3 kali sahaja berdasarkan banyak hadis. Oleh itu melakukan sebagaimana yang digemari baginda SAW adalah yang terbaik. Kayak cara pakai celak, kayak dia tak dia buat gitu tak? Dia buat gitu. Tu Nabi suruh ganjil juga. Nabi suruh ganjil juga. Itu maksud dia. Kena ingatlah hadis-hadis celak ni sebenarnya kita kena tahu. Sebab celak ni sebenarnya selain daripada dia kita kata sunnah lah, kita kata sunnah Nabi SAW. Saya tidak sebutlah pembahagian dia tu, ada kata sunnah yang tidak disyariatkan, ada kata sunnah yang disyariatkan. Tetapi dia ada unsur perubatan, boleh merawat mata. Cumanya dalam hadis sebut untuk jadi hak rawat mata ni dia pakai celak ketika nak tidur. Hak tu ya, mengikut kebanyakan ulama. Kalau kita nak pergi mana-mana tu sebenarnya hak tu untuk tazyin, untuk perhiasan. Kalau untuk maksud rawat mata, pakai ketika nak tidur. Itu yang pertama. Itu dalam hadis sebut tu. Ulama berbincang ni, kita bincang dah dalam kitab Sunan Nasa'i tu. Bincang dah tu. Yang keduanya, pakai celak ni yang dikatakan ada unsur perubatan ni, kita kena pastikan bahan yang digunakan tu. Jadi kena tahulah. Jadi nak tahu macam mana tu. Kalau kita beli kedai ni kan nak tahu macam mana. Hati-hatilah kena ada ilmu lah pula situ. Celak yang bagaimana. Kalau dulu dia guna satu bahan macam bata tu. Zaman dululah yang warna orange tu. Dan hak tu ada di negeri tertentu sahaja mengikut ulama. Hak tu dia boleh mencerahkan mata tu. Lepas tu ada di pasar rela ni tu lagu mana tu? Tercapai ke tak maksud untuk rawat mata dan sebagainya. Tu kena tahu. Kena tahu pula tu. Maknanya jangan saya sebut tu bukan apa, takut orang kita celak ni boleh mencurahkan mata. Kita pun beli tanpa tak ambil kira dah. Bahan dibuat tu, bahan yang digunakan untuk buat celak kita tak ambil kira dah. Tak boleh kira gitu. Kena berhati-hati sebab tu perkara ni masa saya belajar pun guru saya pun sebut, dia kata sesuatu yang berkait dengan kesihatan, rawatan mesti kena tanya pandangan doktor. Dia lebih tahu. Bahaya lagu mana. Takut jadi kau pernah mata no. Takut jadi gitu ya. Semua juga kayu sugi tu. Bukan semua jenis kayu. Pokok geluduk tak boleh guna tu. Jadi biru mulut. Nah, pokok kayu yang macam mana? Sebab itulah dalam syarah kitab-kitab hadis baru, misalnya syarah Bulughul Maram, dia kata tak semesti kayu sugi. Asalkan bahan yang boleh memberi kebaikan kepada kita gusi mulut tercapai maksud tu, boleh pahala juga. Tu. Sebab dia kiranya zaman Nabi tu bahan itulah hak sesuainya. Kat zaman kita ni lebih canggih lagi. Dengan bahan ni hasil kajian masuk ma'amah dan sebagainya, itu lebih baik lagi. Jadi kukuk mana pun kena pastilah juganya, kena pasti. Sebab di pasaran ni macam-macam. Sebab setengah orang tu dia tak fikir pun untuk sunnah tu, dia buat gigi, dia fikir untung ya. Jadi hak mana tu sebenarnya? Sebab Nabi kata as-siwak mathharatul lil fam wa mardatul lir rabbi. Nabi kata dalam satu hadis ringkas, Nabi kata kita gosok gigi ni sebenarnya untuk membersihkan ruangan mulut dan untuk mendapat redha Allah SWT. Dia serentak tu konsep orang Islam dalam bab tanzif, dalam bab membersih tanziful fam, dalam bab membersihkan gigi ni dia target nak capai redha Tuhan. Sebab tu bahan-bahan tu kena ambil kira. Kena ambil kira. Mungkin kalau orang tidak Islam buat, dia tak ambil kira bahan tu. Kebersihan halal dah ada, semua kena ambil kira baru dapat mardati rabbi. Jangan main-main, jangan mudah-mudah gitu. Sebab tu bagi saya, kalau bagi saya lah, baik kita beli produk muslim. Itu lebih baik. Selain daripada faktor-faktor lain. Banyak perkara lah kebaikan di situ. Baik. Itu disebut sini. Oleh itu melakukan sebagainya. Jadi kenapa dia gini? Ada juga ulama sebut apa kalau kita buat genak
tak ada tercapai ke maksud nak rawat mata untuk mencurahkan mata kalau kena dah dengan bahan-bahan dia tu. Kalau kita rapat tak boleh ke? Tak, kita ni bukan nak fizikal saja, kita nak satu perkara lain lebih daripada tu. Gapo dia? Ikut Nabi. Tu. Memanglah kita pakai celok buat 4 kali, kena kali genak pun. Kalau kena cara ada juga unsur tu. Sebab tu unsur zahir tu. Hak kita kata untuk rawatan mata tu unsur zahir. Hak 3 ni ulama kata unsur zahir ke unsur ittiba' sunnah. Ittiba' sunnah kata ulama. Hak 3 buat 3 kali tu untuk ikut sunnah. Hak nak boleh pahala. Sebab orang tidak Islam pun ada juga bercelak. Sebab zaman Arab jahiliah ni bercelak ni bukan orang Islam saja. Semua pakai jubah. Sebelum Nabi lahir pakai jubah dah. Cuma kita pakai jubah ni kerana ingat ke Nabi, boleh pahala. Ada sudut. Celak pun begitulah juga. Jadi kalau zaman dulu memang dia buat gitu pun dia untuk maknanya kita kata untuk rawatan mata, untuk mencerahkan mata lah supaya terang ni nak. Mana orang kafir pun tahu dah ada dah tu waktu tu. Nak tidur dekat nak tidur malam bila mana dia tidak terdedah dah dengan debu dengan gapo ni hak tu ni. Tu untuk rawatan. Patut nak nilai tambah yang Nabi beri ke dia 3 kali. Hak tu hak Nabi, bukan hak orang yang tidak Islam. 3 kali tu sesuai dengan sunnah lah. Tu dia kata sini. Melakukan sebagaimana yang digemari oleh Rasulullah, dia jadi boleh pahala. Ni orang agama lah. Nak tanam semangat ikut Nabi tu. Nak tanam semangat supaya Nabi inilah sebagai kuduah kita. Nak tanam semangat tu. Larangan apa seterusnya? Larangan menelan sisa-sisa makanan yang melekat di gigi bila dicungkil dengan menggunakan pecungkil mengandungi beberapa maksud. Antaranya, kenapa Nabi suruh buat tu? Nabi tak benarkan kita telan tu. Apa hikmahnya? Antara hikmahnya dibimbangi terdapat kotoran pada pecungkil tersebut, lalu kotoran tersebut akan ditelan bersama dengan sisa tu. Kemungkinan yang kedua ialah kerana dibimbangi gusi seseorang akan berdarah disebabkan olehnya. Jika ditelan maka darah akan turut ditelan bersama dan menelan darah dibimbangi membahayakan kesihatan. Nabi SAW berbicara dari sudut kebersihan dan kesihatan dalam 2 perintah tersebut. Jadi perintah Nabi tidak benarkah kita telan itu dari sudut kesihatan. Makna Nabi ambil kira. Di sini Nabi nak semangat mengambil kira tu. Unsur-unsur yang menyebabkan jadi sakit. Gapo dia kiranya kalau kita kena jaga supaya kita ni kira-kira tidak sakit lah. Dari segi sunnatullahnya, fitrahnya. Kena tahu. Maknanya di sini Nabi nak kepada kita supaya kita kena ambil tahu masalah ilmu menjaga kesihatan ni. Tip-tip untuk jaga kesihatan. Misalnya kalau saya boleh tambah lagi dalam hak jasa kita jumpa doktor kata kalau gigi nanuh ni bahaya juga cungkil gigi tu. Kalau telan gigi nanuh kita cungkil. Nanuh tu dia naik kena di lidah kita telan. Sebab tu dia kena ludah, kena berkumur, sekali-sekala kena berkumur dengan air garam misalnya. Itu tip-tip yang disebut lidah tu. Kena ikutlah. Sebab Nabi sebut ni hak paling mudah lah ni. Dia kena di sebalik arahan Nabi nak suruh kita jaga kesihatan. Sebab mulut ni banyak sangat fungsi dia. Nak bercakap dengan keluarga, nak baca Quran, nak berkomunikasi dengan orang. Tu. Lepas tu dari segi mulut ni sendiri Nabi ulama kata dalam syarah-syarah hadis lah. Mulut ni sendiri sebenarnya dia menjadi petanda juga penyakit-penyakit lain. Kalau pergi hospital doktor sujelai lidah tu apa no. Kadang-kadang dia tengok lidah dia beritahu penyakit gapo tu. Jadi kata lepas tu dia sendiri pun boleh memberi kesan juga kepada kita kata menjadi punca juga kepada tidak sihatnya seseorang tu. Jadi makna kena jaga sungguh lah. Setengah ulama kata semua ni hakikat besarnya paling besar sekali sebab nak baca Quran dengan nak sembahyang. Ada juga yang kata gitu. Nak sembahyang. Enggak mulut dengan hidung kita dekat duduk ni. Tamu-tamu pakai emas tu dak. Kau tak jaga kat. Bukan orang lain kita sendiri. Tapi tak apa dah dia kata melama duduk isak tu. Bau busuk jadi sedap lah pula dah. Tak leh Nabi tak suka. Sebab dia saya tak ingat hadis tu ada Nabi sebut dia benda kotor bau busuk ni memang dia sesuai dengan syaitan. Sesuai dengan syaitan. Sebab tu kalau kita tengok orang yang menggunakan ilmu-ilmu itu dia guna benda-benda kotor sebab sesuai dengan makhluk halus dia itu tu. Isyarat kepada kita berguna ilmu itu. Jadi kena berhati-hati. Sebab itulah ulama misalnya Ibn Taymiyah dia kata perempuan ketika haid sepatutnya dia dah kena paling bersih. Kena jaga sungguh kebersihan. Sebab pada waktu itulah biasanya orang terlibat dengan ilmu. Orang nak sahih dia pun pada zaman jahiliah pun ada. Sebab Ibn Taymiyah ni salah seorang yang mahir tentang ilmu ni. Dia boleh bomo lah. Siapa dia ada sebut. Dia bomo lah zaman dia tu.
orang yang kena ganggu makhluk halus dia bom cara ni, ruqyah Islamiah ni lah. Bukan dengan hok baca jampi serampuk hok tak tahu mana halus tidak tu. Tu. Sebab tu setengah-setengah ulama kata sebenarnya wanita haid ni, minta maaf lah saya sebut ni, tak setuju tak apa. Sebenarnya kerana perkara ni termasuk perkara khilaf. Perkara khilaf ulama ni ada. Bila Nabi sebut dengan tidak jelas khilaf ulama ni, kita kena tengok dari sudut hak mana khilaf tu. Kalau kita nak ambil yang lebih memberi manfaat pada kita, dia kena ambil kira gitu. Hak khilaf ulama ni. Kalau tentu dah hak Nabi, ulama tak akan khilaf. Khilaf ni berlaku bila Nabi sebut tu tidak jelas, sengaja Nabi buat gitu lah. Misalnya tentang perempuan boleh baca Quran atau tidak. Ramai ulama kata molek bacalah pada waktu tu, dia tak boleh baca, dia benar semaya pun tak boleh dah. Makna taqarrub ila Allah, nak mendekat ke diri dengan Tuhan pun banyak dah terhalang dengan sebab dia mari haid itu. Moleklah dia baca Quran. Sebab dalam mazhab Syafi'i pun boleh baca Quran sebenarnya. Cuma dia kata kena niat doa. Kena niat doa. Tak apalah itu khilaf. Tapi kalau kita kira pandangnya dalam mazhab lain, Ibn Taymiyah dia kata pada waktu tu molek baca Quran. Sebab apa? Sebab munggu lain dia boleh baca belakang. Buku gila-gila dia boleh baca. Majalah tu dia boleh baca. Quran tak boleh. Sebabnya hak kata tak boleh baca Quran dengan muktamad itu tu bukan daripada kata-kata Nabi sebenarnya. Dia khilaf lah, bab khilaf. Kita sampai bab khilaf lah. Sebab tempat kita ni dalam mazhab Syafi'i ni memanglah tak boleh baca lah. Tetapi tak boleh baca pun dia bukan kata mutlak juga. Boleh juga tapi kena niat doa. Doa berapa ayat dalam Quran doa? Cuba ayat berapa ayat dalam Quran doa? Hok mana doa? Berapa ayat? Lepas tu nak baca tu sama apa? Okey nak doa tahu nak baca doa naik kereta juga. Berapa doa? Tu. Lepas tu bayar ke? Pelik. Sebab tu kita kata mana setengah tu kata tak. Niat zikir pun ada sebut dalam kitab niat zikir. Jadi boleh. Sebab tu ulama kata tidak konsisten tu dia punya alasan tu. Tidak konsisten. Lepas tu ada dalil ke? Nabi sebut tak apa kalau perempuan haid dia baca Quran dengan niat doa niat zikir, ada dalil ke daripada Nabi? Ulama lain tanya, bukan saya tanya, bukan saya nak mempersoalkan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kita nak ayat barang ni khilaf. Sebab bila kata barang khilaf, maka kita kena ambil hak lebih menguntungkan kita. Nak ngaji tafsir tak boleh. Kalau guru pula kena, guru perempuan nak ngaji tafsir. Saya ingat lagi di sekolah saya dulu, bila ustazah tu tak boleh itu, dia mari dalam kelas suruh kerja sendiri ataupun suruh pelajar baca dia tak boleh nak baca, terjejah juga tu pengajian tu. Tu jadi perkara-perkara tu kita kena faham. Di tempat kita ni pun ada orang yang duk kata tak boleh ambil mazhab lain, kena mazhab saya saja. Dia duk guna banyak mana dah mazhab lain. Dia buat tak erti, dia buat apa, dia tak ayat kat orang tu. Apa gitu tu? Kadang-kadang kita kata kecek saja ya, tak boleh kena ikut mazhab Syafi'i sepenuh. Padahal dia ikut mazhab lain banyak mana tu. Buat haji, buat amalat, buat gapo, cengkeram tu dia ikut tu. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Ahmad tu, cengkeram tu. Tapi dia buat senyap, dia buat terti. Dia tak ayat orang kampung. Itulah masalah kita ya. Bila ada kepentingan diri dia buat tak erti, buat senyap ya. Lepas tu dia ayat kata tak boleh gini. Tak pernah sabar tu. Tak pernah sabar. Sepatutnya kita kata, bagi saya lah, bila kita ikut semua mazhab, hak tu betul. Bagi saya, hak tu. Seperti mana Imam Syafi'i sendiri, cara pengamalan bila dia pergi di kalangan mazhab Malik, dia semaya ikut cara mazhab Malik. Sehingga anak murid mazhab Malik kagum dengan dia. Cerdik Imam Syafi'i ni. Tu cara dia. Supaya juga ni. Dengan sebab kita pegang pendapat ni, kita kira ada untung ke rugi. Kita ambil kira tu. Itu faedah ikut mujtahid. Sebab mujtahid ni macam-macam dia pendapat dia. Jangan kita ingat, sebab tu kalau kita belajar dalam bab usul fiqh, kadang-kadang satu-satu pandangan mujtahid ni boleh jadi kita nampak tak sesuai dengan kita. Dia akan ada ketika dia sesuai. Sebab tu kaedah kita kata ijtihad tidak terbatal dengan ijtihad orang lain. Itu kaedah dia. Kita mungkin kita tak guna sini tak sesuai, kita tengok ada lagi hak lain lebih sesuai. Ijtihad juga. Tapi hak tu dia tak batal, dia tersimpan dalam kitab fiqh sampai ketika dia perlulah. Itu maklumat. Sebab ulama nak boleh peringkat mujtahid ni bukan sembarangan orang. Jadi hak kita sebab tu saya gini ya. Bila kita belajar hadis, sebab hadis ni hak mana-mana mazhab pun hadis itulah juga dia baca, dia bincang, dia kaji, dia analisanya. Cuma keluar hukum mungkin berbeza dalam setengah-setengah perkara berdasar pada kaedah istinbat itu. Kaedah usul yang dia guna tu berbeza. Maka jadi berbezalah. Sebab tu pengajian Nasai yang kita bincang tu, saya sebut benda-benda gitu. Ni benda ni khilaf sama sahabat.
bab perempuan tak boleh baca Quran zaman sahabat lagi ada khilaf. Kita tak siapa lagi bab tu dari Nasa'i. Dari Syekh Ethiopi tu dia bincang panjang tu. Supaya umat Islam dapat maklumat sebenar lagu mana. Tu. Sebab tu sepelan kita kata misal mengerjakan haji banyak dah kita tidak ikut mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab kita kata pendapat ni lebih menguntungkan, lebih menyelesaikan masalah. Kita kena tengok gitu. Bila kita buat gitu, kita bukan tolak mazhab, bahkan kita ra'i lebih daripada satu mazhab. Gak mazhab-mazhab lain tu kita tidak iktiraf kau sebagai ulama Islam. Bahaya cara kita ni. Sebab tu saya tengok kadang-kadang orang yang kata mesti ikut so dia pun tak ikut juga, cuma dia tak erti je. Dia ikut lah dia wadah ya. Tapi perlu juga dia nak ikut tu. Tapi tak lagi kena ikut juga tu. Kau tahu cekai dulu. Dia adalah nak pakai dalam mazhab Syafi'i. Nak beli buah pun tak boleh. Kena buka sesa kan, nak beli sebing. Nak beli sebing buah. Kena buka sesa tengok, bukan nak pakai kulit dia, nak pakai isi dia. Lepas tu tak ikut-ikut kita tu pun. Tu masalah. Lepas tu masih basuh lah. Ikut siapa tu? Kita nak pakai macam ada masih basuh Syafi'i. Syafi'i mana awak siral? Kena akak sesa lah waktu ubik. Lepas siral tu baru spin. Ikut mana? Payah dia. Sebab tu kita kata kita dalam mazhab ni, ulama kita ni ramai dia lebih daripada mazhab. Kita kena ikut semua lah. Kat mana molek. Dan itu tujuan kita ahli majlis fatwa ada sebagai dia nak tengok sesuai dengan masyarakat. Misalnya bab hudu. Syafi'i belaka ke? Tanya orang yang bab hudu. Dia boleh dia akan reksa gini. Dia ambil kira semasa. Kadang-kadang pendapat orang ni molek tapi orang lain lebih molek. Dia akan ambil tu. Tu sikap orang Islam. Sebab apa? Sebab ulama ni adalah keluarga kita semuanya. Keluarga Islam lah. Gitu. Baik. Pesanan terakhir di dalam hadis ini supaya berlindung, mana kita jangan mendedahkan diri kita lah ketika buang air. Jika tiada sesuatu yang boleh dijadikan tirai atau pelindung, kita boleh guna apa saja, hatta kita longgokkan pasir tu supaya terlindung. Biar nampak kepala saja ke, tak sebi nampak ni tepat aurat, nampak kepala tak apa. Bahkan kalau nampak tu lebih molek lagi, orang tengok ni pasir air ni, orang tak pergi awal-awal lagi. Tu. Kalau tak sebi nampaknya mana? Ni. Sebab kalau kita tengok dalam hadis Nabi buka gini, dia jubah dia akak. Jadi kalau orang tengok pun tak nampak lagi. Cuma dia ejah dia pegang tu tak siwi rapat di tanah ya. Dia tidak akak ikat tekak ni dah. Keluar lagu tu nya nampak lah. Nabi tidak sing habis pakai atas kepala jubah tu dak. Tu sebut dalam hadis. Dia akak sikit. Sebab tu dicari pada sebab tu inilah sebenarnya hadirat kalau kita faham tu apa Nabi tak suri cari tempat keras bila buang air, takut ngecil lah tanah yang pejar tu ataupun di batu ke muka baju tidak akak semua yang ngecil kena lah. Tu antara hikmat dia nya. Sebab kalau pasir ni kita tak ngecil, dia serap masuk ke dalam tanah tu. Itu baik, seterusnya maksud syaitan bermain-main dengan punggung anak Adam itu, kita nak terjemah punggung pun boleh juga. Sebab kalau kita tengok kitab Arab dia panggil maq'ad. Maq'ad itu tempat duduk. Sebab maqa'i itu jamak kepada maq'ad. Maq'ad, maq'adani, maqa'id. Dia panggil sirah muntahal jumu'. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil sirah muntahal jumu'. Seperti masjid, masjidani, masajid. Itu wazan sama lah. Markazun, markazani, marakis. Itu wazan sama. Dia dengan erti isim makan, tempat duduk. Tempat duduk. Sebab apa? Bila kita nak buang air tu kita kata kemaluan kita, kita duduk punggung lah belakangnya. Minta maaf saya guna gitu lah. Jadi bila kita nak buang air kecil ke, kencing ataupun buang air besar ke, mesti kita kena duduk punggung kita. Ni orang panggil itlaq. Mana itlaq tempat, tapi hendaknya kita sebut tempat duduk, maksudnya punggung kita. Sebab tu Ustaz Nasir ni dia terjemah punggung tu. Betul juga tu. Maksudnya tempat duduk tu lah. Dia duduk main situ. Sandilah sebab dia suka benda kotor tu, syaitan ni. Untuk menunjukkan hina dia tu. Dia tak suka bersih-bersih ni.
iaitu syaitan hadir di tempat-tempat sedemikian lalu mengenakan keburukan dan kerosakan pada manusia. Ini kerana tempat tersebut merupakan tempat yang dilarang dari mengingati Allah. Kita tidak benar, sebenarnya ini mungkin boleh ubahlah sikit ni. Dilarang dari menyebut nama Allah, bukan mengingat tak apa mengikut namanya. Misalnya kita nak buang air itu sakit, bagi orang yang ada penyakit lah, dia boleh minta doa pada Allah ketika nak buang air, tapi dalam hati dia, ya Allah, permudahkanlah urusan aku nak buang air. Dia guna bahasa dia boleh. Hak sebut tak bolehnya sebut pada lidah tu, berlafaz itu. Hak tu ulama kata tak boleh. Jadi hak ni hadirat mungkin boleh ubahlah sikitnya. Merupakan tempat yang dilarang daripada mengingati Allah, kita ubah merupakan tempat yang dilarang daripada menyebut nama Allah tu. Hak tu tak boleh, memang tak boleh. Sebab tu Nabi, kan kita bincang dah nasihat itu, kalau orang bagi salah ni, kita boleh ke jawab pada lidah? Tak boleh. Dalam hati boleh. Boleh. Walaupun setengah ulama kata molek jawab lepas tu, lepas selesai tu. Tapi hukum mana tu khilaf lah. Tu. Baik. Keburukan tersebut seperti mendedahkan aurat bukan kerana sebab yang sepatutnya, seperti mengangkat kain atas seluar sebelum duduk atau seumpamanya. Mana ketika tidak nak buat tu, akad dah awal-awal lagi akad. Awal berdoa akad tu. Tu tak boleh. Tak molek tu. Apa ni? Nak ayatnya aurat tu lah. Aurat tu. Justru itulah Nabi SAW mengajarkan supaya menutup aurat setakat yang mampu dan sesuai dengan keadaan. Mengelakkan diri pada terdedah pada pandangan orang yang melihat atau tiupan angin dan seumpamanya yang boleh membawa pada terdedah aurat. Terkena air kencing pada pakaian dan tubuh dan sebagainya yang merupakan permainan syaitan itu. Sebab itulah kalau kita baca dalam hadis ni sebenarnya hadirat, dia kena sesuai ke pula dengan sistem kita kata bilik air zaman kita sekarang. Ulama bincang pula tu. Mana bilik air zaman kita dalam keadaan tertutup itu, maknanya lebih longgar lah. Sebab sudah tentu dah tak ada tu. Sehingga setengah ulama kata tak timbul dah arah kiblat tu duduk dalam bilik air. Sebab kita tak nampak dah arah tu. Hak ni hak Nabi sebut tekan sangat ni, hak tempat terbuka. Sebab orang Arab ni dia akan tahu arah, dia tengok langit dia tahu arah mana. Jadi dengan dia buang air di tengah pada pasir tu, memang dia jelas mana arah kiblat tu. Dia jelas. Orang Arab hidup dia gitu. Jangan kita kata dia tahu mana tengah pasir. Kita tak tahunya, bukan suasana kita. Orang Arab dia duduk mana dia tahu arah tu. Umumnya begitulah. Sebab tu dia boleh hajah tu supaya tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat. Tapi kalau kita duduk dalam bilik air, tak tahu dah. Tak air guna telefon lah. Letak telefon mana kiblat dah. Dalam bilik air tak payah tu pakai gitu ya. Tak perlu dah. Lah betul lah hadirat kita pun terima semolek-moleknya kalau kita buat rumah juga ejah selalulah. Supaya makuk tanah tu tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat. Tapi kalau rumah tu buat dah kita pakai pak pekoh lah, kata tak apa. Moga bilik air secara tertutup. Dan kalau terdedah sikit aurat kita pun, dia tidak seperti kita di luar rumah, di pada pasir lah yang tu. Walaupun dalam kitab-kitab Jawi pun ada sebut bahawa kukuk mana kalau dalam bilik air pun molek juga, jangan telanjang bulat tu. Ada juga sebut gitu. Tapi ada juga kata tak apa, sebab apa? Hak tu memang tertutup, orang tak nampak dah. Ada yang kata tak apa. Kalau kita nak ambil mudah kan tak apa lah. Tetapi nak masuk tu kena baca doa lah. Apa seretai apa serabut tu, tengok lah. Tu kena baca doa. Baca doa tu tujuan apa? Nak ayatnya kita ni benci ke syaitan ni. Sebab syaitan ni dia simbol kepada keburukan tu. Nabi nak ajar tu je. Jadi agak-agaknya selepas ni bila tubik bila air tu gak, mana janganlah pula nak mendekatkan diri dengan syaitan tu. Itu agak-agak itu latihan supaya kita masjid ni nak dalam masjid ni bila akad takbir mari masjid pun hukum dia lain dah. Agak-agaknya bila turun masjid pun teringat juga pada larangan Tuhan. Itu hikmah dia. Kalimah maqaid boleh digunakan untuk bahagian tubuh yang paling rendah. Tu. Ni dari sudut bahasa. Bila duduk hak paling rendah ke dia bila kita duduk? Kaki tu tak kira lah, memang dia duduk bawah dah. Punggung dan tempat duduk untuk menunaikan hajat itu, untuk kita qada hajat tu. Tu kena jagalah. Kena jaga, kena jaga. Baik, hadis yang ke-20. Ini hadis ni ringkas saja. An Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fi mustahammih
thumma yaghtasilu fihi. Qala Ahmad thumma yatawadda'u fihi fa inna 'ammatal waswas minhu. Daripada Abdullah bin Mughaffal kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang kamu kencing di dalam bilik mandinya, kemudian dia mandi di dalamnya. Ahmad berkata, kemudian kata Imam Ahmad, kemudian dia berwuduk pula di tempat yang sama tu. Kerana sesungguhnya kebanyakan waswas berpunca daripada keadaan itulah. Was-was punca situ. Inilah hak saya sebut tadi, kita kena ambil kira juga kedudukan bilik air. Hak Nabi sebut ni bilik air zaman Nabi tidak seperti kita. Ni memang dibincang lah, ada Sunan Nasai bincang, dalam kitab Bulughul Maram pun bincang. Dia gini saya nak sebut sikit sini. Jadi kalau kita faham hadis ni, kalau kita tengok hadis ni, seolah-olah kita tak boleh lah nak buang air dalam bilik air tu. Tambah-tambah bilik air kecil. Kalau bilik air besar boleh enjak sikit tepi. Kalau bilik air tu kecil, maknanya lagu mana tu? Kita kena ingat gini. Sebab zaman Nabi dulu bilik air ni dia bukan ada lantai pun, dia memang pasir. Jadi bila dia buang air situ, air tu dia tak ada saluran buang tu. Mana air kencing tu dia meresap masuk dalam bumi tu. Meresap setara mana tu tak tahulah, tengok keadaan dia punya tanah tu lah atau pasir tu. Jadi buang air situ, mandi pun situ, ambil wuduk pun situ juga. Sebab tu Nabi dalam beberapa riwayat, bila Nabi buang air situ, kemudian bila Nabi beristinja, Nabi nak ambil wuduk, Nabi bergerak beberapa langkah daripada tempat itu. Sebab apa? Sebab betul kita kata, kalau kita sirai tempat kita buang air itu, dia kira tidak najis dah atas. Sebab apa? Sebab air yang kita sirai itu, dia akan bawa air kecil itu masuk sampai ke dalam tanah tu. Betul. Tetapi takut timbul waswas. Takut timbul waswas. Nabi pun bergerak beberapa langkah ke tepi. Dekat tu juga, cuma tidak betul-betul di tempat dia buang air itu. Tak sempat timbul waswas. Jadi kalau zaman kita sekarang dalam keadaan bila kita buang air tempat tu, kalau ada ruang kita ambil wuduk, kita undur ke belakang sikit supaya jangan betul-betul tempat majral mak, tempat laluan air tu. Sebab lah ni kan dalam bilik air dia ada tempat air buang. Jadi bila kita buang air kencing dan sebagainya, memang air tu tak ada dah keser, kita jiruh, kita sembuh tu. Lepas tu dia pergi pun masuk saluran buang. Dah lah takut timbul waswas. Berasa tu tak sedap. Kesok tepi sikit, anjak sikit tepi. Tu lebih baik lagi. Gitu ya maksudnya. Sebab dia suasana zaman Nabi tu dia berbeza. Sebab itulah hadirat kalau molek lah bagi saya lah. Mana kalau bilik air tu tempat ambil wuduk tu, sebab dia gini, ni lah. Ada orang tanya molek kok salah dia. Dia kata bilik air kita tu boleh. Kita nak baca doa dari bilik air tu. Lepas tu tak biasa orang cumi tempat singki duduk bilik air, tak bila tengok cumi nak baca doa. Boleh kau nak baca tu. Di sinilah ulama kita sebut bahawa ni hak moden ni lah. Tidak kira dulu dalam konteks kita sekarang. Sebab bilik air tu luas, lepas tu dia ada mangkuk tandah. Lepas tu singki tepi, lepas tu ada cermin. Lepas tu kita ambil wuduk dalam bilik air. Lepas tu nak baca doa lagu mana? Ambil wuduk pun ada baca sebelum ambil wuduk. Lepas tu nak baca lagu mana kalau tak boleh dalam bilik air? Ataupun yang dikatakan bilik air dalam konteks lain itu, hak mana? Setakat ruangnya mana? Itu dari segi fiqh. Jadi dari segi fiqh, dia kira maksud bilik air itu maknanya makuk tandas tu saja. Tempat kita letak maqaid Nabi sebut tadi, punggung tu. Sebab Nabi pun baca doa masa dia turun punggung dia, masa dia akakkan, masa tu baru dia baca doa Allahumma inni a'udzubika tu minal khubuthi wal khaba'ith tu. Daripada situlah ulama kata maknanya kalau dalam bilik air, tapi syarat kena bersihlah tandas tu. Tak boleh kalau kata nak ambil wuduk tu. Tu makruh tu paling kuat tu. Kena jaga. Sebab tu bilik air masjid ni dia kena bersih lah. Patut kita tu dia harap ke ahli masjid, dia harap kepada petugas masjid bersih. Dia tak. Bagi saya itu berdosa tu. Bagi saya lah. Saya tanya guru saya, dia kata mem dosa tak ke sunat tu. Tak ke sunat awak kijak lagu tu. Tidak pam tanah lepas tu meludah bila orang rasa jelek. Sunat ke gitu? Kau harus jawab paling kurang makruh. Silap-silap boleh jadi haram. Orang kita ni buat main-main dia tak apa, dia kata petugas masjid ada dak. Kebersihan ni fardu ain bukan fardu kifayah. Tu kena beringat aja tak. Lah kalau kita nak sebut tak. Naik atas kota ubat tu ingat lagi. Bukan dia ada. Padahal ada. Tak cuma lah.
Tak tahulah kau kerja siapa dia tu, orang Islam kau tidak Islam, tapi hak itulah maksud hak Nabi suruh tu. Bagi saya tu kalau kata jadi haram, kalau tidak makruh, sunat tak mungkin sama sekali. Harus pedok. Kena berhati-hati. Ini nak meludah pun mudah-mudah dengan kohok kau bodok jadi kadang-kadang enggak ada ketikanya tak cukup selipar nak masuk pun jadi tu. Benda-benda gitu kena jaga tu. Dia kata tak apa tu tidak masjid, tanah masjid bukan masjid. Dia bagi takwil ni memang pakarlah bapak kita ni, bagi takwil. Kalau nak kebaikan dia tidak jadi gitu. Kena masing-masing jaga. Hak petugas masjid tu suku hak tu. Tak dia setengah kali lagi bersih. Letih lagi tu paling tidak 3 kali. Sehari dia pergi cek tu. Jadi benda-benda gitu kena ambil kira. Kita belajar ni ayatnya orang Islam ni dia bertanggungjawab. Orang Islam ni mana insan yang bertanggungjawab sebab dia pendidik dia tu Nabi. Pendidik dia tu. Cuba kita tengok sinilah. Daripada Abdullah bin Mughaffal ni dia kata Ana Abdullah bin Mughaffal, hadis ke-20 ni, hadis ke-20 saya ambil hadis ni ringkas ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fi tadi saya baca dia. Abdullah bin Mughaffal kata, Rasulullah kata, janganlah kamu kencing dalam bilik mandi kemudian mandi dalam dia. Kata Imam Ahmad, lepas tu wuduk pula situ. Kerana sesungguhnya kebanyakan waswas dia mari situlah. Waswas tu. Kena ingatlah bila sebut waswas memang dia sinonim dengan syaitan. Waswasatu min wasawisis syayatin. Nabi sebut waswas ni pada syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nah misalnya. Memang fijak dia. Waswas ni dia menimbulkan khatar, lintasan dalam hati gini. Lepas tu kita pun jadi terkesan dengan itu. Itu bahaya Sebab tu kena elaklah sesuatu, misalnya kita kata sajadah misalnya. Kenapa Nabi suka sajadah ni warna putih ataupun tidak putih pun warna tu satu warna? Sebab apa? Dia paling minima, dia payah nak mengganggu fokus kita. Ini kadang dia tengok nampak kepala gajah tu kita kata. Dia tengok semaya, mungkin kena tengok pak sujud. Dia buat dah kat masjid tu. Kita kata, apa buat tak sama dia punya ukir dia tu. Kadang nampak kepala orang jadi telitah mata macam-macam. Lagu ni paling mudah. Ataupun warna lain tak apa, jadi sewarna. Ya, tidak kata ada apa kita ukir dia itu sebenarnya. Sebab apa Nabi suruh Aisyah buat? Dia nak semaya di sajadah dia tak ada, cuma tepi tu ada kain Aisyah, tapi ada bercorak-corak. Sebab mata kita ni walaupun kita tupu pun dia punya apa dia panggil ni? Gatu dia tu dia jauh juga dia begitu, dia boleh buka kita tengok. Telitah ada corak tu, nampak macam binatang. Jadi sebelum Nabi semaya Nabi suruh Aisyah letak lain. Nabi nak, sebab bila kita tengok di sejadah ni hak sekitar tu pun kena jaga juga. Ni banyak bertemu dah dengan warna buku-buku binatang duduk depan kita semaya tu. Dia boleh mengganggu fokus kita, tawajuh kita. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Cuma kedua-duanya tidak menyebutkan kemudian dia mandi atau berwudu. Jadi yang dikatakan kedua-dua tu maksud dia Imam Tirmizi dan Nasa'i, tak termasuk Abu Daud. Dia sebut sini cuma kedua-duanya tidak menyebutkan, yakni Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i tak sebut hak tu. Kemudian dia mandi dan wuduk situ. Jadi maknanya dalam riwayat Imam Tirmizi dan riwayat Imam Nasa'i hanya ada la yabulanna ahadukum fi mustahammi. Sekatu ya. Itu riwayat Imam Tirmizi dan Nasa'i. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan sebab apakah larangan kencing di bilik mandi yang membawa kepada penyakit was-was itu. Sebagian ulama berpendapat larangan tersebut pada tanah yang lembut serta tidak mempunyai lubang seperti saluran air dan seperti yang saya sebut tadilah. Kalau kita buang air di dalam bilik air kita yang mana ada saluran buang, dan semasa kita kencing tu pun kita guna paip dah supaya air mengalir, hak tu lah tak timbul was-was langsung tu. Sebab dulu ada masa saya itu dulu ada guru saya lah, beberapa guru saya sebut, dia kata molek juga kita bilik air muka lantai dia terkerah. Bila kita kencing, kalau kita tidak kencing pada saluran yang mangkuk tandah tu, kata kita kencing dekat dengan air buai tu, molek kita buka lalu paip supaya air tu mengalir. Dia bawa tu pergi air kencing kita masuk dalam majral mak, saluran buai air tu, supaya dia tidak lekat sakit baki air kencing pada lantai itu. Molek juga buat gitu. Sebab kalau kita kencing dulu
Di lantai tu setengah-setengah mazhab tu dia lekat sakit baki air kecil. Walaupun kita itu dia lekat juga. Kuku mana pun kira lah, kuku mana pun. Sebab apa? Tak siwi bau. Sebab dia kira gini dalam bab taharah ni, dia dikira kotor ni bukan sekadar kerana ada air najis, bau tu juga dikira kotor. Bau tu juga. Jadi kalau bau tu busuk, mana kotor tu ada lagi. Kalau bau tu tak ada, mana kotor tu tak ada. Gitu. Dia kena ambil kira gitu. Gitulah maksud dia. Jadi hak ni apa ni yang duk bincang sangat ni? Sebab semua ni dia berkait dengan semaya belakang. Dia berkait dengan solat belakang ni. Sebab bila kita mandi kita ambil wuduk. Bila ambil wuduk tu takut tak sah wuduk tu lah. Tu. Lepas tu bila tak sah wuduk dalam keadaan tidak disedari, semaya pun jadi tak sah. Tu dia bimbang tu sebenarnya. Sebab tu taharah ni semua ulama kata perbincangan yang begitu banyak sehingga dalam Sunan Nasa'i pun 220 hadis bab taharah saja. Tajuk saja. Hadis banyak lagi lah. Sebenarnya adalah untuk pastikan supaya semaya kita betul-betul jadi. Sebab kalau kotor dia tak sah semaya. Sebab wuduk lagi tak sah. Dari sudut itulah. Jadi insya-Allah hadis ke-21 ni pun ringkas belakang ni kita bincang minggu hadapan lah insya-Allah. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah lepas ni tak ada insya-Allah minggu hadapan. Insya-Allah minggu malam ni tak ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.